الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لك الحمد وإليك المستكان وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur pada Allah atas segala kurnia-Nya. Dengan kurnia rahmah, mudah-mudahan kebaikan yang kita buat, yang kita lakukan menjadi satu amal saleh serta kita dikurniakan akan kasih Allah dan dilorongkan kepada kita jalan untuk mengenalnya, seperti mana ungkapan ulama sebelum mereka melakukan zikrullah, mereka selalu berkata, Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Tuhanku, anta maksudi, engkaulah yang aku maksud, wa ridaka, dan keredaan engkaulah yang aku tuntut. A'tini, berikan kepadaku, kurniakan kepadaku, anugerahkan kepadaku mahabbatak, kasih sayang kau, wa ma'rifatak, dan mengenal akan kau. Ketika mana kita berbuat sesuatu perkara tidak kerana selain Allah, ma'asiwallah, tidak kerana selain Allah, semata-mata kerana Dia, ketika itu kita akan dianugerahkan oleh Allah kasih sayang, dan pada ketika itulah kita akan dibuka segala pintu-pintu mengenal Dia. Bila kita mula kenal Dia, kita mula sayang Dia, kita mula kasih Dia, kita mula tidak akan meninggalkan Dia, dan hati kita teramat kuat mengharap kepadanya dalam semua perkara. Kerana apa? Kerana kita ini orang yang lemah, tak ada daya dan upaya. Sebab itu orang yang rasa dirinya tidak ada kekuatan, dia sentiasa mengharap pertolongan Allah, bukan dalam satu hal, tapi dalam semua hal, dalam semua perkara. Bukan dalam ibadat sahaja, bukan dalam bentuk dunia akhirat keseluruhannya, bukan satu hal, dunia sahaja, akhirat sahaja, kedua-duanya. Ketika kita mula kenal Allah, ketika itu kita akan rasa yang aku ni terlalu lemah, aku tak mampu untuk menghadapi dunia ini, dan aku tak mampu menghadapi akhirat ini jika mana tidak di dalam pertolongan Allah. Dan ketika kita mula rasa sayang, rasa mengenal Allah, mula dianugerahkan ma'rifah, mula dianugerahkan rasa sayang,
pada ketika itu kita mula jadi orang yang fakir, orang yang sentiasa miskin, rasa miskin dengan rahmat dia. Kita nak hidup kita ini, kita sentiasa mengharap rahmat Allah. Jika tak ada rahmat Allah, maka hidup kita ini jadi sia-sia. Kita ada dunia, ada harta, tapi tidak dalam rahmat. Bermakna tidak dalam kebaikan. Kita ada kawan-kawan, tapi kawan-kawan di sekeliling kita tidak diiringkan dengan rahmat. Kita ada ilmu. Ilmu yang ada pada kita tidak dikurniakan rahmat. Maka ilmu hanya sekadar ilmu. Maka ilmu yang ada pada kita, kita tak boleh semakin dekat dengan Allah. Dan kita tak boleh semakin rasa syukur, dekat, rasa merindui Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang hilang dalam hidup kita. Sebenarnya perkara ni yang tak ada dalam hidup kita. Perkara-perkara yang disebutkan oleh ulama ni yang tidak ada dalam diri kita. Selain pada tu, kurniaan dunia semua ada. Kita rasa rindu dengan makhluk, tetapi kita tak pernah rasa rindu dengan Allah. Kita pernah rasa tak cukup dengan dunia, tetapi kita tak pernah rasa tak cukup dengan akhirat. Kita selalu rasa sayang dengan makhluk, tetapi kita tak melalui rasa sayang dengan Allah. Itulah yang kita tidak ada. Itulah yang kita tidak pernah rasa. Dan kenapa kita tak pernah diberikan oleh Allah perasaan itu? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Dan kita semakin nak balik dengan Allah, yang mana kita tak tahu tarikh yang dirahsiakan oleh Allah Ta'ala. Satu tarikh yang dirahsiakan oleh Allah yang tak ada siapa pun tahu. Inilah apabila kita mula duduk, kita mula muhasabah, kita mula tafakkur, kita mula memikirkan tentang keadaan kita sendiri yang diperintahkan oleh Allah macam tu. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Masa itulah kita mula tafakkur tentang diri kita, yang kita rasa semua perkara-perkara duniawi Allah berikan kepada kita. Rasa rindu dengan makhluk Allah bagi, tetapi kita tak pernah rasa rindu dengan Khalik. Rasa sayang dengan dunia Allah bagi, tetapi rasa sayang dengan pemberi dunia itu tidak pernah kita lalui. Kita rasa tidak cukup dengan dunia ada dalam hati kita, tetapi perasaan tidak cukup dengan akhirat itu tidak pernah kita lalui. Dan inilah yang harus kita sama-sama renungkan. Sebab apa, tuan-tuan? Kita telah berada dalam satu zaman, zaman yang keliling kita, dan zaman ini disebut oleh Nabi zaman kerosakan. Dan pada zaman ini wujud Allah masih hidupkan kita. Ketika zaman ini yang disebut oleh Nabi zaman kerosakan, kebetulan zaman yang sedang berlaku ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Bagaimana kita nak menghadapi zaman ini dengan tenang? Bagaimana kita nak berada pada zaman ini dalam keadaan yang tidak rosak? Bukan zaman yang rosak, tetapi kita yang rosak. Sebab itu selalulah kita berharap dengan rahmah Allah, supaya Allah jaga kita.
supaya Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita. Mahu tidak mahu kita kena lalui zaman ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wal a'malu anta muhdiya ilaihi wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Maksudnya, sedangkan segala amalan itu yang berupa sedekah, sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain ibadat, engkau hadiahkan kepadanya, yakni tanda syukur kita pada Allah. Segala ibadat yang kita laksanakan, salah satu tanda syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika dalam kitab Minyatul Musalli disebut, maka ibadat salat ini diumpamakan seumpama kita memberi hadiah kepada seorang raja. Maka ibadat ini seolah-olah pemberian kita kepada Allah. Seolah-olah. Tapi sebenarnya bukan. Ketika kita melakukan ibadah, pada ketika itu kita melahirkan dan meletakkan rasa syukur dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berusaha buat baik. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah telah kurniakan kepada kita terlalu banyak kebaikan. Antaranya iaitu nikmat hidup kita hari ini. Ada kawan kita yang Allah telah panggil dahulu daripada kita. Sekejap saja asbabnya. Asbab jantung, asbab sesak nafas, asbab aksiden dan lain-lain asbab yang kita sendiri tidak tahu. Maka pada ketika itu, kita ini tuan-tuan yang masih diberi peluang hidup oleh Allah, kita berusahalah untuk menjadi hamba yang bersyukur dengan Allah dengan membalas segala kebaikan demi kebaikannya. Apa kata musannif? Antara apa yang kamu hadiahkan kepadanya daripada segala amalanmu yang mengandungi kecacatan dan segala ehwalmu yang bercampur-campur itu. Bagaimana kita boleh beribadah kepada Allah hal keadaan ibadah yang cacat, rasa yang bercampur bau ketika kita melakukan ibadah? Ketika itu kita tidak benar-benar mengingati Allah. Ketika kita sedang mengingati Allah, tetapi saat yang sama kita mengingati selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita mencampuri akan ingatan itu. Kita seolah-olah seperti tidak setia dengan Allah. Kita seolah-olah seperti tidak mencintai Allah. Kita seolah-olah tidak bersih kasih kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang mengingati Allah, masih ada ruang kita mengingati perkara selain Allah. Di dalam salat ini adalah jalan orang yang bertawajuh dengan Allah. Ketika kita sedang menghadap Allah, hati kita berpaling daripada Allah. Ketika kita sedang menghadap Allah, ingatan kita mengingati selain daripada Allah. Sebab itu musannif sebut, ketika kita sedang meletakkan rasa syukur kita dengan Allah, hal ibadat kita ini dalam keadaan yang cacat dan ahwal kita, hal kita bercampur bau, kita tidak bersih, tidak ikhlas, tidak tulus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang Dia kurniakan kepadamu, walhal apa yang kita dapat ini kurnia daripada Allah, daripada ilham, taufik, hidayah kepada jalan ma'rifah dan kasyaf. Setiap perkara
yang Allah kurniakan kepada kita dalam hal kebaikan ini, iaitu salah satu jalan kita nak menuju kepada kasih Allah, nak menuju kepada mengenal Allah, supaya kita diinkisyafkan oleh Allah. Kasyaf ni apa tuan-tuan? Selalu orang ingat kasyaf ini dapat melihat batiniah, sebahagiannya. Tetapi pada maqam kita, bila kita diinkisyafkan, dibukakan hijab oleh Allah, cukuplah pada maqam kita ini seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana apabila Nabi kata Allah menghendaki seseorang itu jadi orang baik, 3 perkara dikurniakan oleh Allah padanya. Pertama, dia beri faham tentang hukum hakam agama Allah. Cukuplah apabila disingkap kepada kita kejahilan-kejahilan diri, ketika itu dikurniakan kepada kita ilmu, supaya kita ini dapat melihat perkara yang sebenar, bukan penipuan di dalam hidup ini. Biarlah inilah kasyaf yang awal yang kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah cukup bagi kita, dah cukup sangat bila kita diinkisyafkan, dikasafkan. Maksudnya dibuka akan segala kejahilan kita. Kita rasa sentiasa jahil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berikan kita pengetahuan, tahu dengan hukum hakam agama. Kemudian kita jadi orang yang patuh dengan Allah. Kedua, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa zahadahu fid dunya. Lalu Allah bukakan pandangan mata hati kita dengan dibuka akan hakikat dunia yang sebenar. Hala tuju kita ini bukan dunia, tuan-tuan. Dunia ini adalah tempat kita jalan, bukan tempat tujuan, bukan tempat kita mencari, tempat kita melalui, tempat kita berjalan. Kemana kita berjalan, tuan-tuan? Iaitu semua orang, saya, tuan-tuan, semua orang sedang berjalan untuk menuju ke jannah Allah. Semua orang nak jalan kat sana, dekat situ kita punya tempat perhentian semuanya. Saya nak menuju ke jannah Allah, tuan-tuan pun berharap, tuan-tuan saya berharap nak menuju ke jannah Allah. Ini tempat tujuan kita. Jika kita tanya dengan kawan-kawan kita dan orang lain, tak ada orang yang nak pergi menuju ke neraka Allah. Maka dunia ini jalan kita. Jika kita dikurniakan pangkat, biarlah pangkat ini menjadi asbab kita dapat berada dalam syurga Allah. Jika kita dikurniakan ilmu, biarlah ilmu yang ada pada kita ini dapat kita menuju syurga Allah. Bila kita ada amal saleh, biarlah amal saleh kita ini dapat kita menuju ke syurga Allah. Jika kita ada dunia, harta yang ada pada kita, biarlah dia dapat menjadi asbab kita menuju ke jannah Allah. Ketiga, wa bassarahu uyubahu, maka Allah singkapkan segala aib kita, celah yang ada pada kita. Selama ini kita tak nampak kecelaan kita, kerana kita asyik memandang kecelaan orang lain. Kita tak nampak keburukan kita, kerana kita sibuk memeriksa keburukan orang lain. Kita tak nampak kesilapan kita, kerana kita selalu memandang kesilapan orang lain. Kita tak nampak kecelaan kita dan kejahatan kita, kerana kita sibuk memeriksa kecelaan dan kejahatan orang lain. Sebab itu, ketika Allah hendak memilih kita jadi insan yang baik, jadi hamba yang baik, pada ketika itu cukuplah jika Allah kasyafkan kita
dengan Allah buka pandangan kita sentiasa melihat akan aib-aib diri kita. Aib yang mana, tuan-tuan? Aib kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa buruknya kita hubungan kita dengan Allah. Betapa buruknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu saya sebut dalam kuliah, kita tak mampu membalas segala kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita tak mampu nak membalas kebaikan Allah yang Allah terlalu baik kepada kita. Cukuplah kita dapat melihat aib itu. Kita dapat melihat keburukan itu. Kita dapat lihat keburukan diri kita, aib-aib kita, keburukan kita sesama makhluk Allah. Kita sampai sekarang, kita masih tak mampu, tuan-tuan, nak mengikut keseluruhan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang. Sampai sekarang, tuan-tuan, kita tak mampu. Bagaimana kita rasa kita yang terbaik? Betapa aibnya aku dengan Nabi. Betapa aibnya aku dengan Allah. Betapa aibnya aku dengan Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita sentiasa tepuk dada kita, kita orang terbaik. Kita sentiasa tepuk dada kita, aku orang paling baik, aku orang paling bagus. Sebab itu, tuan-tuan, kita risau tatkala saat kita hidup ini, kita tepuk dada kita. Kita takut sampai besok saat kita menemui Allah di yaumul akhirah, dan ketika kita menghadap Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan tersungkur malu di hadapan Nabi. Kita akan tersungkur malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang dikhaskan kepada sekalian orang ahli inayah, mereka yang dikurniakan ilham, taufik, hidayah, mereka yang telah mendapat inayah daripada Allah. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu mendapat pertolongan dan ahli tahqiq. Siapa yang mendapat pertolongan daripada Allah? Siapa yang Allah tolong? Siapa yang Allah kurniakan inayahnya? Siapa yang Allah bantu mereka ini? Siapa? Siapa dan siapa? Maka kata musannif, merekalah ahlu tahqiq. Mereka orang yang benar-benar yakin dengan Allah. Mereka yang benar-benar percaya dengan Allah. Mereka tak ragu rangsung dengan Allah. Mereka tahqiq dengan Allah. Sebab itu dalam ilmu tauhid disebut jazam. Jazam ini langsung tidak ada keraguan. Sama ada separuh, sama ada banyak, sama ada sedikit. Maka yakinnya dengan Allah bulat, yakinnya dengan Allah bersih. Tak ada langsung dia rasa ragu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidupnya, dalam semua perkara, dia tak ada rasa ragu dengan Allah. Dia tak ada syahwat sangka dengan Allah. Hidup ni dia tahu Allah yang kurniakan kepadanya. Hidup ini yang memberikan hidup adalah Allah. Yang memberikan ilmu ini adalah Allah. Yang jaganya adalah Allah. Yang aku boleh salat ini adalah kurnia daripada Allah. Aku boleh zikir ini adalah kurnia daripada Allah. Bukan dengan sebab kekuatan diriku, bukan dengan sebab tahuku. Aku boleh melakukan kebaikan bersedekah adalah inayah daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Bukan sebab aku ada duit. Selama dahulu ketika aku dalam keadaan yang ghaflah kepada Allah, aku tak mampu sujud langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, ketika kita mula yakin dengan Allah, ragu, tidak ada langsung ragu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itulah kita akan melihat
dilihatkan akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu kata ulama, sebanyak mana kita yakin dengan Allah, sebanyak itulah akan datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita tanya, banyak mana aku yakin dengan Allah? Banyak mana aku percaya dengan Allah? Kita kena tanya diri kita, tuan-tuan, selama ini aku percaya dengan apa? Aku percaya dengan siapa? Kita tanya diri kita. Sebab apa? Sebab kita takut ketika besok kita balik bertemu Allah di yaumul akhirah, Allah tanya kita, masa dalam dunia dulu, kau tak percayakan aku pun. Yang tu kita takut, tuan-tuan, sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak tahu dan kita tak tahu. Dan jika Allah tanya soalan itu kepada kita kelak, dalam dunia dulu kau tak percayakan aku. Kau tak percaya yang aku yang memberi rezeki. Aku yang memberikan segala-galanya, dan aku yang mentadbir alam ini. Kau mula ragu dengan aku. Ketika kau mula percaya dengan diri kau sendiri, kau percaya dengan amalan kau percaya dengan semua apa yang aku berikan kepada engkau, tetapi engkau tak percaya kepada aku yang memberikan segala pemberian itu dalam hidup engkau. Tuan-tuan, ketika kita mula tinggalkan Allah, sebab itu kalau saya cakap perkara ini, mungkin tuan-tuan salah faham dan sebagainya. Kita dalam semayang sekalipun, kita tetap lupakan Allah. Mungkin orang salah faham. Orang kata, Ustaz, kat semayang tu ingat Allah. Cuba kita tanya, masa semayang maghrib tadi kita betul-betul tak ingat deh? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Masa kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita ingat tak dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ingat tak dia? Ar-Rahmanir-Rahim, kita ingat tak dia? Sampai habis. Ataupun kita baca Fatihah tu sebab kita kata rukun solat. Kalau aku tak baca Fatihah, semayangku tak sah. Tuan-tuan, betapa malunya kita dengan Allah. Ketika kita sedang mengingati Allah, tetapi kita masih lupa Allah. Walaupun kita pernah dengar dan kita tahu, ketika seseorang hamba itu membaca Fatihah, lalu Fatihah itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar hadis tu. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab. Tapi ketika itu kita masih melupakan Allah. Yang saya nak katakan di sini, walaupun dalam hal keadaan amalan kita sedang berzikir kepada Allah, kita masih lupa Allah. Apatah lagi dalam keadaan kita tidak mengingati Allah. Dalam urusan dunia, ketika kita berniaga, kita tak ingat Allah. Kadang-kadang ketika kita melakukan perkara-perkara keduniaan, kita mula lupa Allah. Kita berjalan, kita lupa Allah. Kita makan, kita lupa Allah.
Tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itu orang yang hatinya bersih, dia tidak akan lupa Allah daripada mula amalannya sehinggalah pada akhirnya. Kita makan, saya ingat Allah, Ustaz. Saya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika kita makan, apa perasaan kita? Rasa tak kita, ya Allah, dalam hati kita, kita mengaku dengan Allah, terima kasih atas anugerah ini ya Arhamar Rahimin. Aku dapat makanan yang kau berikan kepadaku pada saat ini. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan makanan yang aku makan ini menjadikan aku lebih bersyukur kepada Engkau. Tuan-tuan, inilah orang hatinya yang sentiasa hidup dengan Allah, yang dipanggil aiqas. Orang yang hidup, hatinya sentiasa hidup, kerana dia tidak lupa setiap apa yang dia dapat adalah pemberian Allah, kurnia Allah, anugerah daripada Allah. Tuan-tuan, memang ada makanan depan kita, tapi kalau kita tidak dikurniakan oleh Allah, kita tidak akan mampu untuk masukkan makanan dalam mulut. Tak akan mampu, tuan-tuan. Keadaan bagi ahli maqam dan ahli amalan. Bagi ahli maqam, apa perbezaan? Bagi ahli maqam ini, orang yang ahli tahqiq, orang yang benar dengan Allah, orang yang tak ragu dengan Allah, orang yang yakin dengan Allah. Apa yang Allah berikan kepada dia dan apakah anugerahnya? Segala amalan itu, segala ibadat, kebaikan dimudahkan bagi mereka tanpa rasa keberatan dan kesusahan. Ketika seseorang itu mula yakin dengan Allah, ketika itu Allah kurniakan kepada mereka inayah. Allah mudahkan urusan mereka. Daripada sudut takarub mereka dengan Allah mudah, tuan-tuan. Itu kita lihat kenapa guru-guru kita, mereka boleh semayang ratusan rakaat. Orang sekarang tak percaya, tuan-tuan. Lepas itu saya sebenarnya, tuan-tuan, sebab saya melihat almarhum orang tua saya sendiri. Satu malam dia salat paling kurang ketika dia malas, dia kata, dan saya lihat sendiri 50 rakaat satu malam. Kebiasaannya 100 rakaat. Ketika dia di dalam penjara dahulu, tuan-tuan, selama 2 bulan setengah dia melakukan salat sunat mutlak 500 rakaat, tuan-tuan. Kenapa dia boleh buat? Sebab mereka ini yakin dengan Allah. Apatah lagi orang yang terdahulu, orang yang terdahulu, sehingga kita dengar mereka boleh sujud dengan Allah semayang sunat mutlak satu malam sehingga 1000 rakaat. Tetapi zaman ini, apabila diceritakan perkara ini, mereka kata tak mungkin orang boleh salat 500 rakaat semalam. Kerana apa, tuan-tuan? Sebab mereka mula tidak yakin dengan Allah. Ketika Allah memudahkan sesuatu urusan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Sebab sekarang kita banyak guna sini, tuan-tuan. Guna sini. Guna sini. Sebelum saya datang tadi, saya berjumpa dengan sahabat-sahabat media. Saya bertanya, pernah tak kita terfikir yang mana Rasulullah ini sebarkan Islam tidak menggunakan duit pun? Pernah tak kita semua fikir?
tetapi dibantu oleh Allah dalam seluruh bidang. Jika Rasulullah memikirkan dirham dan dinar adalah perkara pertama untuk menyebarkan Islam, nescaya kita tidak akan dapat menyebut 2 kalimah syahadah. Tak sampai kat kita, tuan-tuan. Ini didikan daripada Allah. Inilah Allah yakinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Yakinnya. Kerana apa? Kerana agama ini adalah hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak mutlak Allah. Dan Allah janjikan kepada mereka, in tansurullaha yansurukum. Siapa yang membantu agama Allah, lalu Allah akan bantu mereka-mereka ini. Masya Allah, perkara itu ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua sehingga hari ini untuk dijadikan satu panduan, untuk dijadikan satu bahan ukur kita dalam kita nak menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat tuan-tuan Allah Ta'ala ni. Ustaz tak perlu ke dunia? Perlu. Tetapi itu bukan matlamat. Pada zaman Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu pada ketika itu Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat Nabi ada yang jutawan, mereka yang membantu akan agama Allah. Tetapi itu kurnia Allah. Lalu dengan rasa mereka ini tidak sayang dengan keduniaan, mereka bantu Nabi itu pada ketika itu. Kita tuan-tuan yang gagah mereka bantu Nabi dalam medan perang, bagaimana kita? Kita tak mampu tuan-tuan. Alasan kita daripada dulu puluhan tahun, saya lemah iman. Agak-agak alasan tu ambil pakai tak? Saya lemah iman Ustaz, saya lemah, saya lemah, saya lemah. Ketika kita melalui jalan dunia, tidak ada perkataan lemah. Ustaz, urusan dunia tak berkait dengan iman, kata dia. Sebab itu tak payah cakap lemah iman. Ini yang kita pegang selama ini. Sebab saya orang bodoh tuan-tuan, saya tak tahu. Tetapi apa yang saya nampak dengan diri saya begitulah, betapa jauhnya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa kita sangat-sangat menidakkan dan mengenepikan akan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masa yang sama, kita rasa kita telah menunaikan haknya. Itu yang saya kata, kita rasa kita dah solat dengan betul. Rupanya seolah-olah kita seperti menipu Allah. Kita cuma nak melepaskan kewajipan salat, tetapi kita tidak mampu benar-benar sujud kepada Allah. Ketika kita sujud, tuan-tuan, kita rasa apa? Saya sujud, tuan-tuan sujud. Kita rasa apa? Tuan-tuan pernah rasa apa? Pernah tak? Tuan-tuan rasa malunya aku dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ketika itu kita baca tasbih. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kaulah yang maha tinggi ya Allah. Ketika itu kita rasa apa? Ada tak perasaan malu kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, malunya aku dengan kau ya Allah. Ya Allah, malunya aku dengan kau ya Allah.
Hidup yang kau berikan kepada aku guna, aku pakai. Rezeki aku pakai, sihat aku pakai, makan, kenderaan, harta, semua aku pakai. Tetapi ketika aku sedang sujud ke hadrah-Mu ya Allah, aku masih ingat perkara yang selain Kau. Aku masih lagi ingat selain Kau ya Allah. Aku tak mampu, masih lagi tak mampu nak ingat Engkau. Walaupun ketika aku sedang sujud kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, sebenarnya hidup kita kosong. Sebenarnya hidup saya, bukan tuan-tuan, saya, hidup saya kosong. Memang betul lah kita ini berlakon sebenarnya. Kita berlakon apa tuan-tuan? Kita berlakon di hadapan Allah. Walhal kita terlupa yang Allah itu amat mengetahui akan setiap lakonan kita. Sebab itu saya selalu cakap dengan diri saya tak kisah apa dalam pandangan ahli dunia dan orang-orang di sekitar dunia. Tetapi yang kita terlalu kisahnya, apa pandangan Allah padaku, apa penilaian Allah padaku, di mana tempat aku pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ahli amalan pula, mereka diberati dengan mujahadah, orang yang beramal, tetapi mereka dalam keadaan yang masih tidak tahqiq, masih ragu lagi dengan Allah. Mereka ni diberati dengan mujahadah. Mereka kena usaha sungguh, kena lawan hawa nafsu sungguh-sungguh, yakni diri mereka menanggung kesusahan dan melawan hawa nafsu dalam semua keadaan. Tuan-tuan, kita duduk mana? Kita duduk dimudahkan ke kita duduk disusahkan? Maka kita tahu siapa kita. Itu kadang-kadang orang cakap tanya saya, orang kata, Ustaz mengajar hikam tak macam guru saya ajar. Sebab saya mengajar hikam, bukan saya mengajar tuan-tuan, saya mengajar diri saya. Saya ajar diri saya nak tengok diri saya, bukan saya nak tengok tuan-tuan tak. Tuan-tuan orang-orang bagus, tuan-tuan orang dekat dengan Allah, tuan-tuan orang hampir dengan Allah, tuan-tuan orang bersih. Setiap kali saya bercakap, saya selalu tengok diri saya. Apakah Allah mudahkan segala takarub saya dengan Allah, ataupun saya masih duduk dalam kesusahan dan sentiasa lawan hawa nafsu saya? Dalam semua keadaan, barulah saya tahu siapa diri saya. Dan bagi ahli maqam ini terdapat kebelbagian pada segala amalan mereka dengan sekira-kira dan menurut kadar halnya. Jadi mereka tak dapat anugerah daripada Allah, waridat yang dikurniakan oleh Allah, seperti mana yang telah dikurniakan kepada ahli tahqiq. Contoh macam ni tuan-tuan. Tadi Imam Ustaz Rasdan, dia baca doa, tapi dia baca ayat si Budina. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita tanya, Allah sebut dalam Quran, siapa yang takutkan Allah, Allah bagi jalan kelepasan. Kenapa banyak benda aku tak lepas? Ukur takwa kita. Allah sebut, Allah lepaskan. Tapi kenapa aku banyak benda tak lepas? Ukur takwa kita. Orang yang tahqiq, takwanya penuh. Sebab itu dilepaskan semua perkara. Sebab itu bagi orang yang
maqam ahli amalan. Dikurniakan waridat ini berbagai-bagai, sebahagian tidak penuh. Maka ukur. Kemudian Allah janjikan kepada kita, warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa rezeki aku kadang-kadang senang, kadang-kadang susah? Kenapa aku masih lagi fikir dalam perkara yang telah dijamin oleh Allah dan dijanji oleh Allah? Ukur takwa. Bukan saya kata, tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran. Ada orang yang kita jumpa langsung, dia tak pernah risau tentang rezekinya. Kerana apa? Kerana dia telah tahqiq dengan janji Allah. Kenapa dia tahqiq? Kenapa dia dapat sepenuhnya? Sebab takwanya dah penuh. Takwanya dah penuh, sebab itu dia dapat penuh. Tak ada bahagi-bahagi. Ketika kita tidak penuh, tetapi kita sering mempersoalkan Allah. Yang inilah, tuan-tuan, yang kita risaukan. Kita tidak melihat diri kita. Kita tak memandang akan aib diri kita. Kita tak melihat akan keburukan diri kita. Inilah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, tanawwa'at ajnasul a'mali. Malam ni kita berhenti awal sikit ya, tuan-tuan, sebab ada tahlil. Ya, ada tahlil ringkas. Jadi kita bagi-bagilah, insya-Allah, ya. Nanti kalau saya panjangkan tahlil lagi panjang. Sebab saya maqam amalan, saya tak boleh ikut tuan-tuan. Tuan-tuan maqam ahlu tahqiq. Tuan-tuan tak rasa berat. Saya rasa berat. Nanti bila panjang saya akan rasa berat. Saya rasa nak cepat nak balik. Saya rasa susah hati kalau saya duduk masjid lama. Itu saya. Tuan-tuan tak, tuan-tuan ahlu tahqiq. Baik. Yang saya risaukan saya. Tanawwa'an ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Amalan itu beraneka jenis kerana beraneka jenisnya waridat. Yakni waridat itu disebutkan, diterangkan di sini adalah kurnia ilahi dan hal. Tiap-tiap amalan lalu Allah mengkurniakan kepada kita hal keadaan amalan itu. Maksud waridat, dikehendaki dengan waridat ialah yang datang pada hati daripada beberapa makrifah ketuhanan, yakni anugerah daripada Allah dalam hati orang yang kenal, rohaninya telah mula mengenal Allah, rohaninya mula telah diproses oleh Allah, dan rahsia-rahsia kerohanian yang menyebabkan hal-hal terpuji. Perkara yang dinamakan zauki. Apa dia, tuan-tuan? Warid yang menyebabkan kehebatan. Allah kurniakan kehebatan, rasa hebat kepada mereka ini. Bukan rasa diri hebat, tetapi mereka sering merasakan hebatnya Allah. Orang yang sering merasakan hebatnya Allah, itulah orang hebat pada Allah. Tetapi orang yang merasakan dirinya hebat, itulah orang yang paling hina pada sisi Allah. Cumanya saya tanya diri saya, berapa kali kita merasakan kehebatan Allah? Kita tanya. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang kaya, kita nak rasa hebatnya orang kaya. Kita tengok orang hebat, kita rasa orang tu hebat. Tapi bila kita rasa hebat Allah, orang kata, Ustaz,
Ketika saya tengok orang tu hebat, itulah kehebatan, itulah nampaknya hebatnya Allah. Benar ke apa yang kita kata? Tatkala itu kita terus dapat merasakan kehebatan Allah, ataupun kita terhenti kepada kehebatan makhluk. Sebab itu kita masih tak lepas kita sanjung makhluk sampai sekarang. Lepas itu kita masih tak lepas dengan makhluk ini. Kita masih terikat dengan makhluk ini. Kita masih bersangkut lagi, kerana kita tidak boleh melepaskan ikatan itu. Sebab itu kita tidak boleh memandang terus kepada Allah yang menjadikan makhluk itu. Macam mana ni Ustaz? Susahlah. Memanglah tuan-tuan, masuk syurga ni bukan senang. Kalau senang, semua orang akan masuk syurga Allah, maka kosong neraka Allah. Syurga ni susah. Susah tuan-tuan. Bukan semua orang semayang masuk syurga. Bukan semua orang puasa masuk syurga. Bukan semua orang alim masuk syurga. Bukan semua orang beramal masuk syurga. Bukan semua orang yang menunaikan haji masuk syurga. Ada kan hadis tuan-tuan? Yang golongan-golongan ini yang masuk neraka Allah. Kita kena tengok kenapa boleh tak masuk syurga, kenapa boleh masuk neraka. Warid yang menyebabkan rasa suka dan lain-lain lagi daripada hal-hal yang berlainan. Allah kurniakan kepada kita khalwah, kemanisan, manisnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Tatkala segala warid itu berbagai-bagai, segala jenis amalan pun turut berbagai-bagai, kerana segala amalan yang zahir itu mengikut ihwal hati yang batin. Amalan yang zahir dia ikut apa yang dalam badan kita, apa yang di dalam qalbun kita, apa yang di dalam hati kita. Situlah keluarnya. Jika hati yang kotor, maka dia akan keluar amalan yang kotor, ibadat yang kotor, salat yang kotor, zikir yang kotor. Lepas itu saya sebut tuan-tuan, Ustaz, zikir ni kan bersihkan hati. Betul. Kenapa ada orang zikir masih bergaduh? Kenapa masih ada orang yang berzikir tapi masih lagi hasad, dengki? Walhal zikir ni kan bersihkan hati. Kenapa kita cakap selawat ni kan rahmat? Kenapa orang yang kadang-kadang selawatnya banyak tapi masih lagi kata orang, masih lagi dengki dengan orang? Selawat yang salah ke? Atau orang yang berselawat salah? Zikir tu salah ke? Atau orang yang berzikir tu salah? Semayang tu ke yang salah? Atau orang yang semayang itu salah? Quran tu ke salah? Ataupun orang yang baca Quran tu salah? Ini yang kena kita fikirkan. Sepatutnya tuan-tuan, lagi banyak kita berzikir, hati kita semakin bersih. Kenapa lagi kita zikir, kita makin kotor? Kita makin kotor, kita makin kotor. Datang dengki, datang hasad, datang itu, datang ini. Kenapa ni? Aku zikir. Yang orang tu zikir kalimah Allahu, aku pun zikir kalimah Allahu. Kenapa? Ketika dia sebut Allahu, hati dia semakin bersih. Kenapa? Ketika aku sebut Allahu, maka hati aku semakin kotor. Apakah kalimah itu yang salah? Ataupun orang yang menyebut kalimah itu yang salah?
Inilah yang selalu saya lihat diri saya. Tuan-tuan, kalau kita bersihkan baju puluh tahun tapi masih kotor, apa faedahnya, tuan-tuan? Jadi bukan tengok sabun, bukan tengok baju, tengok cara bersihkan baju. Kita basuh baju, sabun paling mahal, tapi kita basuh dalam lumpur, tuan-tuan. Tak bersih, tuan-tuan. Kena cari tempat bersih, air yang bersih, sabun yang baik, cara basuh yang baik. Kalau kita basuh yang betul, sabun yang betul, tapi kita basuh dengan lumpur, tuan-tuan, pakailah sabun sebaik mana sekalipun, dia tidak boleh membersihkan pakaian. Khususnya adalah pakaian hati kita. Maka lumpur-lumpur qalbun ini kita buang. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, akhir daripada kuliah ini, maka saya pesan dengan diri saya, jangan jadi seperti lalat, tuan-tuan. Saya ambil daripada kalam Habib Syekh pesan, jangan jadi seperti lalat, tuan-tuan. Walaupun bunga ada di tepinya, dia tetap cari sampah. Dia tak mau hinggap di bunga. Ketika dia hinggap pada benda yang baik seperti makanan, maka makanan ini menjadi mudarat. Siapa yang mengambilnya akan mendapat penyakit. Maka jadilah seperti lebah. Dia hinggap pada seluruh bunga-bunga yang ada, dan dia tidak melihat pada sampah yang ada di tepinya. Ketika dia hinggap di bunga-bunga yang ada dan dia mengambil segala manfaat pada bunga tersebut, akhirnya dia menjadikan atas amalannya itu penawar bagi ummah. Maka kita ambil manfaat daripada penawar itu, iaitu madu. Maka jadilah sebagai lebah. Jangan jadi seperti lalat, tuan-tuan. Tetap singgah kepada sampah. Walaupun ada bunga di kelilingnya, dia tetap tidak memandang bunga tersebut. Dia tetap memilih sampah-sampah dan tetap suka kepada sampah dalam keadaan yang gembira. Sebab itu, kita melihat sekelompok lalat ini, maka dia mengerumuni sampah itu dalam keadaan yang bising, tuan-tuan. Bunyi lalat yang bising, gembira mendapat sampah. Walaupun ada bunga di tepinya, yang mana pada ketika itu mengambillah kita akan iktibar yang Allah tunjukkan kepada kita akan apa yang ada di dalam muka bumi ini. Sebab itu apa yang Allah sebut kepada kita, Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka fakina azabannar. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami tadahkan kedua tangan kami, Ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu, Ya Allah, dalam semua perkara dalam hidup kami, Ya Allah. Sama ada perkara dunia, urusan hidup kami, dan juga urusan akhirat kami, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya dalam segala hal. Tolonglah bantu kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolonglah bantu kami menyelesaikan segala perkara urusan hidup dan mati kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, Ya Arhamar Rahimin, kurniakan atas kami yakin yang sebenar-benar yakin, Ya Allah.
Jangan jadikan dalam keyakinan kami ada ruang keraguan di dalamnya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika kami tersesat jalan, ya Allah, tolonglah tunjukkan atas kami, ya Arhamar Rahimin. Dengan kau kurniakan hidayah dan taufikmu atas kami, ya Allah. Jangan kau biarkan kami terus dalam kesesatan, ya Arhamar Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika engkau benci kami, jangan kau terus benci kami, ya Allah. Maka kurniakan kami kasih sayangmu, ya Arhamar Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Jika dengan kesalahan yang kami buat kepada engkau menjadikan engkau marah kepada kami, maafkan kami, ya Allah. Ampunkan kami, ya Allah. Pimpinlah kami semua pada jalan kebenaran, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Walaupun kami hamba yang tak tahu menghargai kasih dan sayang-Mu dalam hidup ini, ya Arhamar Rahimin. Kami tak pandai melihat dan menilai kasih sayang-Mu, ya Allah. Tapi kami harap dan terus akan perolehi kasih dan sayang-Mu, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al haza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.